Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Saleh Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu taala, faslun pada menyatakan rukun tayamum. Jadi masuk perbahasan seterusnya berkaitan dengan rukun-rukun tayamum. Sebelum dibahaskan tentang rukun tayamum, dia telah membahaskan berkaitan dengan syarat-syarat sah tayamum. Maka hari ini kita akan insya-Allah bahas pula berkenaan dengan rukun-rukun tayamum. Jadi tayamum ni kita jaranglah gunanya, sebab kita ada air yang banyak. Di tempat kita dipanggil orang tempat yang ghalib ada air. Dia nak tahu ghalib ada air tak ghalib ada air ni ukuran dia setahun. Dalam setahun tu kalau 6 bulan ke atas ada air, mana kita ni tempatnya ghalib ada air. Tu masuk ghalib ada air tu. Kalau dalam setahun tu 4 bulan saja atau 3 bulan saja ada air, maka tu dipanggil tempat yang ghalibnya tak ada air. Jadi ada hukum yang berbeza kalau tempat tersebut ghalibnya ada air, ghalibnya tak ada air. Kalau tempat tersebut ghalibnya ada air, maka apabila ada air semula perlu qada semula sembahyang. Kalau tempat tersebut ghalibnya tak ada air, kalau mari juga semula air, tak perlu qada semula. Tu beza dia. Tu kunci utamalah kalau bila kata wajib qada tak wajib qada ni dalam bab dari sudut tempat. Sekarang ni pasal berkaitan dengan rukun tayamum. Rukun maksudnya mahiyah lah. Kalau bahasa Arab dia panggil mahiyah, hakikat sesuatu. Dia tu kalau tak ada, tak panggil tayamum. Contoh rukun sembahyang ada 13. Kalau tak ada sujud saja orang tak panggil sembahyang, sebab tak cukup rukun. Macam masak lah nasi goreng. Kalau nasi tak ada, tak panggil nasi goreng lah. Nak jadi nasi goreng macam mana rukun utama nasi tak ada. Tu. Kemudian bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Mana 5 ni mesti dibuat bagi orang yang nak bertayamum. Pertama, memindahkan tanah kepada muka dan kedua tangan jua, yakni sahaja. Bukannya pindah kepada kaki, pindah kepada badan, bukan. Pindah debu tanah ke muka dan tangan ni untuk ganti wuduk atau untuk ganti sebahagian anggota wuduk yang tak boleh kena air, ataupun untuk ganti daripada mandi. Jadi kalau orang nak ganti daripada wuduk, daripada anggota wuduk, anggota yang terbalut, contohnya anggota tangan, maka dia wajib basuh muka dulu macam biasa. Lepas tu basuh tangan kanan, tangan kiri balut. Maka basuh anggota tangan kiri yang tidak berbalut dulu. Dia panggil anggota yang sahih, anggota yang sihat. Contoh tangan ni tak balut, bagi kita basuh hari dulu. Lepas tu kita sapukan air ke atas balutan tersebut. Kemudian kita tayamum
dengan maksud kita sapu muka dan kedua tangan untuk ganti daripada anggota yang berbalut. Tu maksud dia. Bukannya kita sapu tanah, sapu debu tanah kat balut tu, bukan. Ataupun kalau orang yang nak ganti mandi, dia guling atas tanah, bukan. Maksud tayamum tu ialah tu, muka dan dua tangan tu. Sama ada ganti mandi atau ganti wuduk, bukannya pergi guling atas tanah, bukan. Ni pun silap faham kadang-kadang orang. Oh, tayamum ganti mandi. Oh, kena guling. Bukan. Tayamum macam biasa lah. Tu. Kemudian kata musannif, dan kedua niat, iaitu niat tu niat istibahat fardhis salah. Artinya mengharuskan fardu sembahyang. Itu salah satu niat. Ataupun kita niat yang lebih umum lagi, istibahata muftaqirin ila tuhrin. Kalau bahasa Melayunya, aku bertayamum kerana untuk mengharuskan perkara yang berhajat kepada suci. Itu secara umum. Hak ni khusus kepada sembahyang. Adakah sembahyang saja kita tayamum? Tak, apa-apa keperluan yang perlu kepada wuduk, tiba-tiba tak ada air atau kita ada uzur tak boleh guna air, maka itulah ganti dia, iaitu tayamum. Jadi lebih baik umum lah. Kalau bahasa Melayu senang lah. Sahaja aku mengharuskan perkara yang berhajat kepada suci kerana Allah Ta'ala. Habis. Itulah ganti, itulah niat tayamum. Sebab apa dia kata istibahah, mengharuskan? Kerana dia tidak boleh mengangkat hadas. Sebab dia tu taharah yang dhaifah, taharah yang lemah dia panggil. Nisbah dengan air lebih kuat, taharatun qawiyah. Jadi orang yang salasil baul, yang berwuduk, sama tarah macam tayamum. Dua-duanya ialah tidak boleh mengangkat hadas. Kerana apa? Kerana dia sentiasa keluar hadas. Walaupun dia boleh berwuduk, tapi dia tidak boleh mengangkatkan hadasnya kerana hadasnya sentiasa keluar. Contoh kencing dedah, ataupun istihadah, ataupun sentiasa kentut, ataupun sentiasa apa-apalah yang membatalkan sembahyang. Salasil madhi, sentiasa sokmo keluar air madhi dan sebagainya. Maka hak tu dia panggil orang yang daimul hadath, orang yang sentiasa berhadath. Maka kalau dia berwuduk pun, wuduk dia tidak boleh mengangkat hadathnya itu. Kerana apa? Kerana dia sentiasa berhadath. Maka dia sama level dia macam tayamum, taharatun dhaifah. Maka bila begitu, tayamum dan orang yang berwuduk yang salasil baul ni, dia kena wuduk pada masuk waktu, tak boleh sebelum waktu. Kalau sebelum waktu tidak sah. Dan dia adalah tartib dia, iaitu kena suci farah dia. Kalau dia salasil baul, kena suci farah dia, kena balut, kemudian ambil wuduk cepat, kemudian sembahyang cepat, kena mualak. Kalau tak mualak, kena ulang semula. Tu. Sebab apa kena mualak? Kerana nak mengurangkan kadar keluar hadas tu. Dia tak boleh kontrol dah hadas dia. Jadi sekurang-kurangnya dia kena sehabis baik mengurangkan kadar keluar hadas dengan cara mualak. Habis kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis jikalau dengan bahasa Jawi sekalipun. Ini maksud dia, musannif kita ni kata seolah-olah dia nak kata ke kita, bukan kena niat bahasa Arab. Selain bahasa kita apa dah. Macam talafuz niat. Kalau kita tak mau usalli, kalau sebelum buat takbir lah, usalli fardhu zuhri. Kalau tak mau kata tu, kalau kita nak kata bahasa Melayu, sahaja aku semayang fardhu zuhur, boleh juga. Sebab hari kat takbir kita cakap Melayu juga. Bila takbir tu muqaranah niat tu, nak berserta dengan niat tu, kita dalam hati cakap Melayu juga, niat Melayu juga. Tak niat Arab pun. Asalkan dalam niat tu ada qasad ta'arud ta'in kalau untuk semayang fardu. Kalau semayang sunat berwaktu dan bersebab, dia ada qasad dan ta'in. Kalau dia itu semayang sunat mutlak, qasad sahaja. Tu nantilah bab semayang kita akan bahas. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib niat itu dimuqaranahkan, disertakan pada pertama-tama tepuk kat tanah tu lah. Kita nak pindah kan, kita sebelum pindah kita tepuk dulu, nak ambil debu dia. Mesti berdebu Jadi sebab itu pasir tidak boleh kecuali kalau pasir yang berdebu. Dalam kitab Minhajut Talibin, Tuhfah Nihayah Mughni sebut pasir tak boleh kecuali pasir yang berdebu. Try tepuk, keluar debu tak? Berdebu tu. Kalau keluar debu tu berdebu lah. Tu. Habis.
Dia kena muqaranah niat. Start situ niat dah. Niat dah situ bila tepuk tu, serta memindahkan hingga sampai ke muka jikalau ia seorang hadas. Okey. Niat ni pula kena kekal. Start daripada kita tepuk sampailah kita pindah ke muka. Kena kekal niat tu. Kalau tiba-tiba kosong daripada niat, antara celah-celah kita duk pindah tu, maka atas pandangan mu'tamad kena ulang semula tepuk. Pandangan pertama lah, pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata tak ada masalah. Tak ada masalah, hilang sekejap niat situ sebab waktunya tempoh sangat sikit, sangat cepat. Antara tepuk dengan pindah ke muka tu, dia punya tempoh tu cepat sangat. Jadi kalau hilang tengah-tengah tu tak ada masalah, asalkan ada niat ketika tepuk dan ke muka sudah. Walaupun tengah pindah tu azabat an-niyah, hilang niat tu, tak ada masalah. Cuma pandangan mu'tamadnya wajib juga dia itu kekalkan niat, start daripada tepuk sampailah ke muka. Dari sudut dia tepuk pun kena ada niat, on the way pindah pun kena ada niat, sapu muka pun ada niat untuk tayamum tadi. Habis. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jikalau ia hadas, jikalau ia seorang berhadas lah, mestilah dia itu berhadas. Kalau tak berhadas, buat apa tayamum? Serta memindahkan pertama, yakni memindahkan untuk kali pertama ke muka, atau kemudian daripada memindahkan, yakni selepas daripada pindah, mana on the way ni, dia dah tepuk, dia nak pindah ke muka, atau dahulu, yakni sebelum daripada memindahkan, dia tak pindah lagi, masih tepuk situ, atau lenyap niat ni, hilang niat antara memindahkan tanah dan menyapu muka, maka semua itu, maka batallah pindah seorang itu, yakni pindah nukil ataupun kita pindahkan debu tanah itu ke muka. Maka kalau seorang itu hilang niat dia ketika pindah, hilang niat dia sebelum pindah, ataupun mana-mana hilang niat di antara dia tepuk sehinggalah ke muka, maka atas pandangan mu'tamad kena ulang semula tepukan dia tu. Tak jadilah. Itu atas pandangan mu'tamad lah. Cuma kalau nak kata payah, tak payah juga sebab dia tempoh yang sekejap. Pindah tanah ke muka sekejap ya, bukan lama pun. Kalau macam mandi tu lain cerita lah, lama sikit. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah ia seorang kembali, batal pindah, lepas tu kembali memindahkan tanah itu pula, buat balik. Jadi ada istilah tanah yang musta'mal. Tanah yang musta'mal tu berlaku apabila berguguran kesan-kesan tanah hasil daripada kita letak di muka atau dua tangan. Gugur tu musta'mal. Musta'mal tanah, macam air musta'mal lah. Air musta'mal bila kita dah gugur dah, kita dah basuhan pertama, gugur titik tu, hak tu air musta'mal, basuhan pertama saja. Basuhan kedua dengan basuhan ketiga khilaf ulama jadi musta'mal ke tidak. Pandangan mu'tamad tidak musta'mal sebab dia basuhan sunat. Tu disebut di Imam Nawawi rahimahullah dalam At-Tahqiq, kitab yang paling mu'tamad lah. Kalau Imam Nawawi paling mu'tamad At-Tahqiq, yang kedua Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang ketiga Rawdah At-Talibin dan seterusnya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika diniatkan mengharuskan fardu jua, dan jika diniatkan maka niatnya mengharuskan fardu jua, begitu cakap baca tu. Niat tu untuk mengharuskan yang fardu. Sebab tu dia tulis mengharuskan semayang sunat, semayang fardu, mengharuskan ibadat yang memerlukan kepada suci. Dia kena gitu lah, mengharuskan. Istibahah, ada perkataan istibahah kerana dia tidak boleh mengangkat hadas. Dia hanya mengharuskan ibadat yang sepatutnya diangkatkan hadas dengan air. Tiba-tiba dia tak dapat air, atau ada keuzuran untuk kena air, atau ada balutan tertentu yang menyebabkan perlu tayamum, maka kena tayamum. Cuma bila balut ni ada satu pandangan lah yang tidak perlu untuk tayamum. Ia hanya suruh sapu di balutan saja, ada juga. Salah satu pandangan yang dinukilkan dalam mazhab Syafi'i ada. Dalam bab Jabirah ni dia ada 8 pendapat. Kalau buka kitab An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj ada 8 pendapat. Hak tadi kita cakap tu mu'tamad tu. Jadi kalau contohlah tak dapat debu tanah, nak dapat kat mana oi? Duduk hospital contohlah.
Maka kita boleh guna ataupun beramal pandangan-pandangan yang lain yang bukan pandangan tersebut. Itu mengingatkan kita, mengingatkan saya terhadap cerita Buya Yahya hafizahullah ta'ala. Dia cerita dulu dia mengajar pandangan muktamad, tapi bila start dia accident, nak guna tayamum tu sambil nak berwuduk payah juga. Nak cari temu tanah tu tah ke mana payah. Jadi muju ada pandangan yang mengatakan ketika itu tak wajib tayamum lagi, cukup sapu atas jabirah selesai. Yang ada jabirah lah, yang sehat tu basuh macam biasa lah. Hak tu pandangan yang kedua. Dia ada 8 pandangan. Hak tu yang kita nampak mudah untuk beramal lah. Tambah kalau kita ni orang awam yang tak mau tinggal sembahyang, macam tu lah caranya, daripada tak sembahyang terus. Kat hospital tu duduk terlentang, duduk tak sembahyang. Buat apa tak sembahyang? Tak boleh ambil wuduk pula dah. Tak boleh ambil wuduk lah dah. Jadi kita ilmu-ilmu ni perlu ada sebelum kita sakit. Dia kadang-kadang ada sakit yang tak boleh kena air, ada kadang sakit tu kita nak ubah pergi ke kiblat betul, tak boleh. Jadi dia juga kena wajib semayang. Cuma dari sudut kalau tak boleh memenuhi syarat sah semayang, dia panggil semayang hormat waktu lah. Nanti kalau takdir sihat, boleh qada balik. Tu ya. Kenapa kena ada semayang hormat waktu, kena qada balik macam sia-sia ya? Sebab kita tak tahu mati bila. Itu ya. Kita tak tahu mati bila. Kalau kita tahu mati bila, senang. Tak payah semayang. Lagi aku sembuh boleh. Sebab aku tahu dah takdir aku mati bila. Ni masalah, kita tak tahu takdir bila. Mati bila. Jadi bila tak tahu mati bila, syarak memberikan jalan macam mana nak lepaskan fardu ain semayang bila masuk waktu, dalam keadaan kita tak boleh semayang dengan cara sempurna. Maka dia ajarlah dalam bab suci tayamumnya. Kalau tak boleh juga, tak ada wudu ataupun dia ada najis, dalam keadaan ada najis, darah dia tak tahu lah penyakit apa, dia somong-somong dengan najis darah, maka dia kena semayang juga, tapi semayang hormat waktu. Sebab apa? Dia tidak boleh melepaskan diri dia daripada dia tidak boleh memenuhi syarat-syarat sah semayang. Contoh, tak boleh nak berwudu ataupun tak boleh nak tayamum, tak boleh berlaku. Dalam keadaan dia kena bogil, dalam keadaan dia tidak boleh berpakaian, contohlah. Jadi macam mana nak memenuhi syarat sah semayang? Jadi dia kena semayang juga, semayang hormat waktu. Dalam kitab Syekhul Islam Zakaria Ansari, dia ada senaraikan 8 sebab boleh semayang hormat waktu. Terutamanya tadilah, tak ada air, tak ada tanah. Contohlah kami TBR ni. Tak ada air, tak ada, tanah pun tak ada, semua tak ada, cari pun tak ada, sekeliling batu rakit ni. Maka dia semayang juga, jangan tak semayang pula, tapi semayang hormat waktu. Sekira-kira nanti dah ada air balik, semayang semula. Sebab apa? Sebab tadi itu semayang hormat waktu, kita semayang dalam keadaan tidak bertaharah kerana tak ada air dan tak ada tanah. Itu. Ataupun kita ni tak ada air, ada tanah, tapi kita pergi berak yang mana tak boleh nak istinja dengan batu. Tak cukup syarat-syarat boleh istinja dengan batu. Air tak ada dah, nak istinja dengan batu tak cukup syarat. Contohnya tahik kering. Tahik tu dah kering dah, tak basah lagi, tak basah lagi, dah kering dah. Maka bila dah kering wajib dengan air. Sekarang ni kita tak ada air, maka dalam kitab An-Najmul Wahaj sebut wajib semayang juga, tapi hormat waktu. Lekat begitu. Walaupun melengah memang melengah pun. Macam mana? Tak ada air, bukan pilihan kita, nanti qada semula. Tu dalam kitab An-Najmul Wahaj. Tu dalam kitab An-Najmul Wahaj. Bukannya boleh sinjak dengan batu, tak boleh sinjak dengan batu sebab tak cukup syarat. Lepas tu kena mengaji syarat boleh sinjak dengan batu. Tahik basah, tak pindah ke tempat lain dan sebagainya. Maka kalau cukup syarat, bolehlah kita sinjak dengan batu. Kalau tak cukup syarat, tak boleh sinjak dengan batu, wajib dengan air. Air pula tak ada, hormat waktu semayang. Bukan yang tinggal semayang terus. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan habis, maka harus sebagainya harus baginya ke sebagainya. Dia tulis apa tu? Sebagainya. Rasa baginya tu la'alla sawab. Maka harus baginya bagi orang yang tayamum tadi bila niat istibahah
fardu, sembahyang fardu dan sunat. Boleh dia niat sembahyang boleh dia sembahyang fardu, boleh dia sembahyang sunat. Kalau dia niat istibahatu fardhus salah, maka semua ibadat fardu dan sunat boleh buat, termasuk sembahyang. Tapi kalau dia niat istibahah sunat sembahyang saja, maka level sunat saja boleh buat, hak fardu kena tayamum lagi. Tu. Jadi senang ceritanya, kita niat fardu selesai, boleh buat benda sunat, boleh buat benda wajib. Kalau kita niat istibahah sunatis solah saja contohnya, maka kita hanya boleh harus buat ibadat sunat saja, hak fardu kena ambil lagi. Tu. Ini tertakluk kepada tayamum saja. Bukan wuduk hak orang sejahtera ni. Hak kita wuduk ni kena ada level istibahah, tak ada. Kalau untuk wuduk tak ada. Ada orang silap faham. Dia kata wuduk pun kita kena niat istibahah fardhus salah, baru boleh buat fardu dan sunat. Tak kena. Dia kalau wuduk biasa ni macam biasalah, nawaitu raf'an hadath ke, nawaitu wuduk ke, nawaitu taharata 'anil hadath ke, ikutlah. Apa niat sah untuk buat fardu, sah nak buat sunat. Apa-apa ibadat sekalipun. Ketiga, rukun tayamum itu menyapu muka seperti yang telah tersebut. Menyapu muka tu seperti yang telah tersebut pada wudu. Dah sebut dah dulu dalam wudu, membasuh menyapu muka. Menyapu debu tanah ke muka. Menyapu debu tanah ke muka ni dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ni kata walaupun dengan kain sekalipun, tak syarat dengan tangan. Kita ambil kain, pak kat muka, sapu, boleh juga. Tak syarat tangan lah. Cuma biasanya kita guna tangan. Nak kata sah walaupun guna kain, mana tahu geli je. Lepas tu kalau nak sapu tu, sapu macam mana? Sapu zahir muka. Kalau janggut tu, janggut ni kan, sapu hak zahir saja. Hak zahir saja. Yang hidung ni, yang bertentangan dengan mulut ni, ni pun kena ni. Ni zahir juga ni. Apa-apa zahir kat muka lah, itu kena sapu. Kalau kat ubun ni, hanya lalu saja sapu, tak payah sampai kita gosok-gosok untuk sampaikan sungguh. Tak payah, sebab dia masyaqqah, payah. Dia bukan air. Kalau air senang nak rata, kalau tanah ni tak payah rata, tak apa, sekadar lalu zahir saja. Sebab dia payah nak rata macam air, tak payah nak gosok-gosok, tak payah. Sapu saja macam biasa. Tidak disunatkan dan tidak diwajibkan untuk sampaikan tanah di ubun rambut kita ni. Walaupun ubun rambut kita ni nipis sekalipun, tak sunat dan tak wajib, kerana padanya masyaqqah untuk meratakan dengan lembu tanah. Beza dengan air. Air senanglah, air boleh gitu. Habis. Kemudian kepada pohon, pada wuduk. Tetapi tiada wajib menyampaikan tanah itu. Tanah sini debu tanah. Takut tanah tu dia ambil tempek tanah pula, bukan percaya. Dalam kitab sebut tanah, dia kata saya mengaji bidai tu tadi tanah, dia kata. Habis cerita. Tanah dalam kitab matan dia sebut tanah, dalam hasyiah dia sebut debu tanah. Dia peringatkan lagi. Tu takut tempek tanah pula jenuh. Sama juga macam basuh najis mughalladhah, air campur tanah, yakni debu tanah. Kalau tanah pun tak apa, nak kata debu tanah boleh, asalkan keruh air tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, debu tanah yang campur dengan air itu, ataupun tanah yang campur dengan air itu, tak sampai tahap selut lah. Selut jadi lagi pula. Orang panggil nampak tu keruh tu, nampak air tanah, bukan selut. Betul tu. Tu untuk najis mughalladhah. Tak wajib sampai kepada pohon rambut. Pohon tu ubun tu lah. Tu ubun rambut tu. Jikalau jarang sekalipun. Ni diambil daripada kitab I'anah. I'anah sebiji macam ni. Walaupun jarang sekalipun, macam contoh rambut kita ni, dia jarang, tak tebal, pun tak wajib sampai tanah, kerana padanya masyaqqah. Dia tak macam air. Kalau tanah ni, debu tanah ni payah nak rata tepat tu. Batu kat janggut ni tak payah selat-selat. Kalau janggut ni beza dengan wudu, cukup sekadar zahir saja, habis selesai, sapu dah tu. Dan dalam tayamum ni tidak ada sunat meniga, tak ada. Sekali saja. Dia tak macam wudu. Habis. Keempat, rukun tayamum itu menyapu kedua tangan serta siku. Serta siku. Sapu dua tangan sampai siku ni macam wudu lah. Serta dengan siku sekali. Sapu.
Sapu ni ikutlah nak sapu macam mana pada asalkan sapu ya. Cuma ulama tunjuk cara lah macam ni lah. Ambil tebu tanah tu. Start macam ni, begini. Macam ni, tarik tu. Lepas tu pusing, gini. Pak. Gitu. Tu kalau nak afdal lah. Tu cara dia. Kalau tak mau juga, ikutlah macam mana pun. Tepuk. Pilah kat tangan tu. Asal kata ya. Aduh. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, seperti wudu dia kata. Okey. Kelima rukun tayamum itu tertib, iaitu tertib pertama-tama menyapu muka, kemudian menyapu kedua tangan. Tu tertib. Jadi tertib ni tertib hakiki lah, memang kena buat lah. Mana tak boleh kalau kita buat tangan dulu kemudian muka. Kalau wudu dia ada dua, tertib takdiri, tertib hakiki. Tertib hakiki mana kita pergi kat kolah tu, kita ambil macam biasalah, muka, tangan, sapu, kepala, basuh kaki. Kalau tertib takdiri, maksudnya contoh kita selam dalam kolah tu. Tu kita pun buat gila, pergi semua selam perang dengan niat ambil wudu. Maka adakah syarat kena selam lama untuk dia tu sah wudu? Tak perlu. Walaupun dia terjun terus naik, boleh dah. Asalkan dia bila kena air kat muka waktu terjun tu, dia niat untuk wudu dah. Selesai dah. Tu dia panggil tertib takdiri. Dari sudut hakikat tak ada tertib sebab dia terus menyelam semua, tapi dikira dari sudut kita takdir saja. Start muka, tangan, kepala, kaki. Tu tak payah selam lama, tak syarat selam lama. Habis. Faslun pada menyatakan sunat tayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.